bin Murrah ini, semua nama yang kita sebutkan ini adalah orang yang mulia, tidak pernah menyembah berhala walau sekalipun. Tuan-tuan, kalau kita tengok nama Nabi ni, maka kita akan dapati bahawa moyang Nabi ni bawa ke atas ni, seorang pun tidak pernah menyembah berhala. Seorang pun tak pernah. Hai Ustaz, demo ni Islam ke? Nabi Muhammad belum lahir lagi. Macam mana dikatakan tok-tok nenek Nabi ni, moyang-moyang Nabi ni orang beriman? Tuan-tuan, dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, dalam kitab sirah Nabi Rasulullah, titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa nama Nabi ini dalam peringkat yang pertama akan sampai kepada moyang yang bernama Adnan. Pada peringkat yang kedua akan sampai kepada Ismail bin Ibrahim. Maknanya keturunan Nabi ini ialah keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ibrahim. Itu nombor 40, Nabi Ismail nombor 39, nombor 40 Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim bin Azar, Azar bin Taruh, bin lagi, sampailah kepada peringkat yang ke-60, sampaikanlah ataupun sampai kepada yang namanya Adam alaihi salam. Itulah moyang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ingat sikit pun tak apa dah. Saya bacakan tuan-tuan, tak ada dalam kitab kita ni. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, kalau siapa nak tulis lah. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Ka'ab, Ka'ab bin Murrah. Saya ulang sekali lagi. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin, ada ke dalam buku? Saya jenuh cari dalamnya. Musim tak ada. Tapi jawab tu macam laju. Macam tengah tengok buku aja. Pandai makcik ni ngelat. Tak, tuan-tuannya, itulah lebih kurang. Tuan-tuannya, tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana kisah Hashim ni, seronok, moyang Nabi. Adik boleh tarik tak whiteboard tu? Maka tarik ke depan sikit. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Saya tak ingat saya dah cerita ke belum? Belum rasanya. Ke di sini dah. Cerita tentang Hashim pergi berniaga pada musim sejuk. Dah, saja nak test. Ingat. Dah ya, alhamdulillah. Tuan-tuan, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh, okey, terima kasih banyak. Thank you very much. Udah cerita tak payah tulis dah lah. Dah tahu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan ya. Keluarga yang termulia daripada Bani Hashim, iaitu keturunan yang paling mulia daripada suku, bangsa atau kabilah. Sebaik-baik keturunan, setinggi-tinggi kedudukan di kalangan orang Arab. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahu khaliqul khaliq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala kejadian, lalu dijadikan aku daripada yang sebaik-baiknya,
daripada golongan yang terbaik. Kemudian Allah memilih suku bangsa, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik bangsa. Kemudian Allah memilih keluarga, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik keluarga. Maka jadilah aku sebaik-baik diri daripada sebaik-baik keluarga daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanadnya sanad yang sahih. Tuan-tuan, Nabi kata Allah cipta segala-gala. Betul? Betul. Allah cipta kita, Allah cipta pokok, Allah cipta sungai, Allah cipta awan, matahari, bulan, semua. Tuan-tuan. Dalam banyak-banyak penciptaan itu, Allah kata laqad, macam mana ayat tu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia ini, manusia yang paling terbaik, makhluk yang paling terbaik. Kalau fikir balik tuan-tuan, betul. Kita duk rasa malaikat lah yang paling terbaik. Kan? Malaikat lah. Tapi rupa-rupanya Allah kata laqad khalaqnal ins. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Rupanya kita, bukanlah saya nak kata kita lebih baik dari malaikat, tidak. Tapi sebab kita diberi peluang oleh Allah untuk buat pilihan. Ada A, ada B. Macam makcik-makcik dulu, kan yang Minangnya ramai masuk Minang kan. Jadi boleh milih nak si A ke nak si B contohnya. Jadi kita pilih yang terbaik. Alhamdulillah, hasilnya dapatlah seperti mana hari ini. Pakcik-pakcik hari itu pun macam itu juga kan. Cinggirnya ramah. Kan? Dia mau panggil cinggir zaman sekarang. Markah-markahnya kan. Orang kampung itu, orang kampung ini. Jadi kita pilih yang terbaik. Sebab Nabi kata nikahlah olehmu 4 perkara. Yang pertama sebab rupanya. Cari yang paling cantik, cari yang paling handsome. Yang kedua nasabah, keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Yang ketiga mal, harta bendanya. Kalau dapat yang kaya, alhamdulillah. Tapi yang keempat, Nabi kata, yang terbaik, pilihlah agamanya. Cari yang paling baik dari segi agamanya. Tapi pakcik, hentikanlah, itu yang dapat. Ustaz, ada peluang lagi. Number 2 katanya. Number 3, number 4. Kalau rasa nak kena treban pinggan tu karang, buatlah kalau berani. Tuan-tuan, inilah kita katakan yang terbaik. Nak pilih yang terbaik. Sebab kita pergi pasar lah makcik oi, milih ikan kan. Ikan yang mata merah ke ikan mata putih kita pilih. Kita tak pilih ikan mata merah ni, ikan lama katanya. Buka pula perut ataupun insangnya, tengok insang tu pula. Kalau dah berbau, tanda kita ambil ikan ni. Ikan tak elok. Serupalah tu juga bila mana anak cucu kita nanti nak dirisik oleh orang. Kalau anak cucu kita ni tak elok, mungkin orang tak nak. Kalau anak cucu kita ni elok, 10 orang yang nak. Itu yang timbul cerita sekali petik, Piramli sebut kan, 10 yang datang. Bukan Piramli, siapa tu? Cerita 3 Abdul tu kan.
Sekali petik 10 yang datang. Pirani jawab balik, kalau yang datang tu tua-tua kereput, buat apa katanya. Tuan-tuan, ini yang kita katakan bagaimana hebatnya Nabi Rasulullah, keluarga yang terbaik, keturunan yang terbaik, tok nenek yang terbaik. Tuan-tuan, cuba tengok Hashim. Hashim ni yang dalam kita cerita hari tu, dia pergi berniaga hari tu. Siapa isteri Hashim, tuan-tuan? Ramai orang tak perasan ni. Nama mak Nabi tahu. Mak Nabi ni apa namanya? Aminah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa nama isteri Abdul Muttalib tu? Kemudian satu lagi, siapa nama isteri Hashim? Tuan-tuan, isteri Hashim namanya Salma. Nama isteri Hashim ialah Salma. Tuan-tuan, Salma ni lah yang telah melahirkan Syaibah, rambut yang putih. Siapa Syaibah ni? Saya cerita dah hari tu kan. Syaibah ni nama sebenarnya, nama gelarannya ialah tak cerita lagi ke? Dan pula tak cerita lagi. Tuan-tuan, cuba saya tulis sekejap ya. Baik, bismillah. Muhammad bin Abdullah. Minta maaf, tulisan tak cantik. Tak ada ke? Tak ada ya. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Tuan-tuan, Abdul Muttalib ini nama gelaran, bukan nama yang sebenar. Ini adalah nama gelaran. Macam Nabi pun ada nama gelaran. Memang adat orang Arab adanya nama gelaran. Apa nama gelaran Nabi Rasulullah? Ada dua. Satu, Al-Amin. Satu lagi, Abu, yang kata Abu Lahab pula. Abu Qasim. Kenapa nama gelaran Nabi Abu Qasim? Siapa Qasim ni? Anak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lelaki sulung. Sebab itu Nabi gelar nama Nabi ni Abu Qasim, ayah kepada Qasim. Jadi kalau kita nak buat gelar pun boleh. Pakcik-pakcik ambil nama anak lelaki sulung. Macam saya nombor 1 perempuan. Nombor 2 pun perempuan. Nombor 3 baru laki. Siapa nama anak laki saya ni? Namanya Ahmad Yasin. Maka kalau saya nak buat gelaran, nama saya Abu Yasin. Jadi pakcik-pakcik pun boleh buat apa itu. Ambil sunnah Nabi Rasulullah yang Nabi gelar dirinya Abu Qasim, ayah kepada Qasim. Makcik-makcik macam mana pula? Tak bolehlah guna Abu. Kena guna Ummu. Ya. Mak. Mak ni ambil nama anak perempuan sulung. Macam isteri saya, dia gelar diri dia Ummu Fadiyah. Mak kepada Fadiyah. Anak saya yang sulung, nombor 1 tu Fadiyah. Jadi, tuan-tuan, digelarkan Ummu Fadiyah. Ustaz, tak ada anak perempuan. Tak apa, tak ada masalah. Jatuh pada anak laki. Orang laki, Ustaz, saya tak ada anak laki. Tak apa, jatuh pada anak perempuan. Mana-mana pun tak apa. Sebab ini hanya nama gelaran. Perempuan ya? Sebab itu, perempuan cuba tengok bagaimana para alim-alim ulama. Mereka menggelarkan nama mereka sempena dengan nama anaknya. Kemudian kaedah yang kedua, adat bagi orang Arab ini menggunakan nama tempat kelahiran.
Saya cuba tengok Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Marbawi, Al-Marbu. Macam mana? Mana? Kenapa disebutkan Al-Banjari tu? Sebab nama tempat. Jadi kalau pakcik orang Parit, Al-Bariti, dia tak ada huruf pa. Kan? Arab dia tak ada pa, tak ada pa, tak ada ca, tak ada nga, tak ada nga, tak ada va, tak ada ga. Mana ada Arab? Jadi al-ba, pa tu tukar dengan ba, al-bariti. Kalau orang mana lagi? Orang Kuala Kangsar contoh. Al-Kangsari contoh. Tapi kalau nak, Ustaz, tak nak lah saya nak buat nama Perak aja. Kalau Perak tak berapa sedap bunyi. Kalau Perak tak berapa sedap. Sebab huruf pa tu dia tukar dengan huruf ha. Memang tak sedap. Selangor contoh. Tengok kawan-kawan masa dulu zaman belajar kan, Selangor, sin lam alif nga waw ra. Bila pergi ke Arab, Arab tak dengar. Tukar nga tu dengan jim. Selanjur. Sedap juga. Mojo tak terlanjur aja. Nah, selanjur namanya. Tapi okeylah daripada kita ni tadi. Perak jadi, saya nak nyebut pun tak sampai hati. Namanya. Baik, sambung. Ini kaedah, namanya. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, gelaran Nabi ini dua, satu Al-Amin, dua Abu Qasim. Namanya. Jadi, sebab apa? Sebab Nabi ni golongan yang terbaik, bangsa yang terbaik, keluarga yang terbaik. Ni memang keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah keluarga yang paling terbaik. Tak boleh challenge orang lain. Tak boleh challenge keluarga-keluarga yang lain. Tak boleh lawan keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, bagaimana kita lihat pula siapa isteri kepada Abdul Muttalib ataupun Syaibah ni tadi. Nama isteri Abdul Muttalib atau Syaibah ialah Fatimah. Namanya ialah Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru. Kita kenal tok tapi tak kenal nenek. Nama nenek Nabi Fatimah binti Amru, isteri kepada Abdul Muttalib. Isteri kepada Hashim ialah Salma. Maka inilah nenek moyang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ini kita dah tahu dah siapa nenek Nabi Rasulullah, orang yang cukup menjaga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya. Maka sebab itu tuan-tuan, cuba tengok perenggan yang bawah tu, keturunan yang mulia di sisi orang Arab Quraisy. Tidak kita dapati celaan, tuduhan terhadap keturunan baginda Nabi Rasulullah kerana hal yang demikian jelas pada mereka. Sebaliknya segala celaan, tuduhan yang diada-adakan itu adalah dari aspek yang lain. Dari bab keturunan, semua tak caci keturunan Nabi, tak ada. Sebab Abdul Muttalib ketua pembesar Arab Quraisy. Hashim bin Abdul Manaf moyang Nabi ni ketua Mekah. Tak ada orang yang berani nak kata Hashim ni jahat, Abdul Muttalib ni minum arak, Abdul Manaf ni berzina. Tak ada. Sebab memang keturunannya asalnya baik. Kalau kita tuan-tuan ya, boleh jadi zaman-zaman kita ni ayahnya mencuri, maknya begini. Kalau ayahnya baik pula, anaknya pun belum tentu. Tuan-tuan pernah tengok kan? Saya dulu jadi guru sekolah Gerdah Agama Rakyat, yang pakai suruh baju putih, Melayu putih tu, pakai sampin hijau, pakai budak perempuan pakai kain hijau tu, ingat?
Sampai sekarang lagi dia mau pakai rompi tu. Saya jadi gusar tu. Ada mak ngantuk naik motor. Tudung pun tak pakai. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Maknya ngantuk sekolah agama. Tapi tudung ni tak pakai. Ada bapaknya ngantuk seluar pendek. Tapi anaknya elok tudung. Inilah yang kita katakan, tuan-tuan. Boleh jadi mak ayahnya baik, anak pula. Boleh jadi anaknya elok, pergi sekolah agama, ngaji mukadam, ngaji Quran, bapak, maknya pula. Tapi Nabi Rasulullah tidak. Mak ayahnya baik, tak pernah berzina. Bapak Nabi tak pernah berzina. Mak Nabi tak pernah berzina. Adat orang Arab, kalau tidak berzina, ketika itu memalukan. Siapa tak berzina tu malu. Kena kutuk dengan kawan-kawan. Tapi ayah Nabi sekali pun tak pernah berzina. Mak Nabi sekali pun tak pernah berzina. Minum arak sekali pun tak pernah. Sembah berhala sekali pun tak pernah. Ini keturunan yang cukup hebat. Sebab itu Allah jaga keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun sebut dalam riwayat Imam At-Tirmizi ini menyatakan bahawa maka jadilah aku sebaik-baik diri daripada sebaik-baik keluarga daripada kalangan mereka. Sebab tu tuan-tuan nak cari salah keturunan Nabi ni tak ada. Itu yang reka tu, reka Muhammad ni ahli sihir, Muhammad ni pawang, Muhammad ni begitu begini. Tapi nak tuduh ayahnya tak jumpa. Kenapa? Baik. Nak tuduh maknya berzina, maknya perempuan yang terbaik. Nak tuduh tok neneknya, nak tuduh moyang-nyangnya, tak ada jumpa. Sebab itu Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan ke atas sampailah keturunan ke bawah. Ada ke tak ada keturunan Nabi ni? Ada, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sambung. Oleh kerana kedudukan keturunan yang mulia, Nabi tadi tidak mendapat celaan tuduhan. Dari aspek yang lain, mereka tuduh macam-macam. Ustaz dua tadi. Dan yang kedua, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dibesarkan dalam keadaan yatim kerana bapanya Abdullah meninggal dunia semasa baginda berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Tuan-tuan, tak pernah jumpa ayah. Tak pernah. Saya rasa kita ni separuh ataupun mungkin lebih pernah jumpa ayah. Ayah saya pun hidup sampai sekarang walaupun umur dah 70. Sihat walafiat. Mak umur 69. Sihat walafiat. Tadi baru ngantornya silmak. Pagi-pagi itulah kerja saya, beli makan ke mak ayah. Jadi adik-adik esok pun macam tu. Beli makan. Kalau duduk jauh, kirimkan duit. Walaupun ayah kerja, ada pencen. Mak kerja, ada pencen. Mak saya dulu nurse. Bapak saya dulu askar. Dua-dua pencen. Tapi tak salah kita sebagai anak untuk berbakti, berkhidmat semasa hayat yang ada. Yang tak ada ustaz macam mana? Ad-doa, berdoa untuk kesejahteraan mereka di dalam alam kubur. Mohon ampun daripada Allah kalau ada salah silap, supaya nanti esok kita akan masuk syurga sama-sama. Masuk syurga seorang-seorang pun tak seronok juga. Pasal apa? Sebab dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan bahawa dalam jilid yang kedua ada sebut tentang syurga ni, seorang dia akan dapat seluah mata memandang. Itu syurga dia. Dia seorang. Luahnya besar mana makcik? Oi, seluah mata memandang. Itu dia seorang. Jadi sebab tu saya kata, seluah mata memandang pun kalau duduk seorang-seorang, tak ada kawan, tak ada anak isteri, tak ada suami, tak ada keluarga adik-beradik,
Tak seronok juga. Minum sorang-sorang pagi-pagi. Contoh. Makan sorang-sorang, makan tengah hari. Duduk petang-petang, ngidang kopi, cicah biskut kering, sorang-sorang. Tak seronok pakcik oi. Dia mesti berkawan. Ada kawan nyembangnya. Walaupun menyampah nengok mukanya, tapi itulah kawan nyembangnya. Udah tua-tua nyampah sesaja. Masa muda dulu, I love you katanya. Ni dah tua ni baru nak sebut nyampah. Dah, tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, kalau nak boleh nak masuk biar dengan anak isteri, dengan cucunya, dengan keturunan, dengan kawan-kawan, jiran-jiran, mak ayah, adik-beradik, biar berhimpun sekali. Duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanya, sambung. Tuan-tuan, Nabi tak merasa jumpa dengan ayahnya. Nabi diuji macam itu. Maknya pula meninggal dunia ketika umurnya berapa? Dalam nombor 2 tu, umur Nabi Rasulullah ketika itu 6 tahun. Istilah kita tuan-tuan, tadika. 6 tahun ni tadika. Tadika, yatim piatu. Bapa tak ada, tak nak jumpa langsung. Mak dan sekejap. Itu pun sampai tadika je, sampai umur 6 tahun. Kemudian Allah tarik nyawa maknya. Dan tuan-tuan, inilah kita katakan sebagai kenapa Nabi ini digelar sebagai Ulul Azmi. Ada satu gelaran, tuan-tuan ya, yang namanya ialah Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ni daripada 25 orang tu, hanya 5 sahaja yang dapat gelaran Ulul Azmi ni. Tak ramai, 5 je. Siapa 5 orang ni? Tuan-tuan, Minim. M-I-N-I-M. Siapa M yang pertama? Nabi Muhammad. Nabi kita lah. Siapa I yang pertama? Isa. Siapa N? Nuh. Siapa I yang kedua? Ibrahim. Siapa M yang kedua? Musa. Ini 5 orang Ulul Azmi. Kenapa digelar Ulul Azmi? Sebab Rasul yang paling banyak menerima dugaan. Tetapi mereka mempunyai hati yang penuh tabah, hati yang penuh kesabaran. Tabah, sabar, cekal. Ni 5 orang. Yang paling banyak dugaan. Bukanlah kata Nabi-Nabi lain tak ada pula. Nabi lain pun terima dugaan. Nabi Yahya contoh. Perempuan ni mati. Nabi Yahya ni sampai kena bunuh. Siapa lagi Nabi kena bunuh? Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia 2-3 orang Nabi yang kena bunuh. Perempuan ni Nabi Muhammad dari kecil tak pernah jumpa mak ayah. Ni dugaan, ujian Allah beri. Nabi Isa, bapa tak ada. Tak pernah ada bapa. Tak kenal langsung bapa. Maknya pula kena tuduh pelacur sebab mengandung tanpa berkahwin. Macam mana boleh mengandung? Mesti kamu berzina. Mesti kamu ni pelacur. Itulah mak Nabi Isa. Nabi Isa jaga sampai akhir hayat. Maryam, mak Nabi Isa. 70, 80. Lori nak masuk. Sekarang saya angkat sekarang. Kereta Honda 70, 80 minta tolong ubah. Lori nak masuk sebelum saya angkat sekarang. Tak apa, sekejap lagi keluar tu. Tak. Okey, sambung. Tanya, apa dugaan Nabi Nuh?
Nabi Nuh dugaannya anaknya sendiri tak nak terima keimanan pada Allah. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nabi Nuh kata pada anaknya, wahai anakku, mari naik kapal. Tak nak naik. Mari masuk dalam kapal, tak nak masuk. Tak nak beriman langsung dengan Allah. Ni ujian Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, apa ujian Nabi Ibrahim? Tak dapat anak lama. Dah kahwin lama, tak dapat anak. Kemudian Allah beri satu rasa kegembiraan. Isterinya Sarah carikan isteri. Kita boleh dengar dalam makcik, oi pakcik. Isteri Sarah, isteri yang pertama tolong cari bini yang kedua. Itu Nabi Ibrahim. Tu saya kata kita boleh dengar je lah cerita ni. Jangan harap. Tak ada anak lama, kahwin bertahun-tahun. Dah kahwin pula kali yang kedua ataupun buat kali kedua dengan isteri yang baru. Dapat anak, alhamdulillah. Cemburu pula. Kena hantar jauh, duduk di Mekah ataupun Bakkah. Dalam Al-Quran kata Bakkah. Kenapa namanya Bakkah? Kering kontang, sahrawiyatun mujdibatun. Kering kontang, gurun Sahara. Sebatang pokok pun tak ada. Sampaikan Hajar tanya, ya zauji, wahai suamiku, ini ke tempatnya nak ditinggalkan kami? Hajar tanya tu masa sampai di Mekah tu tanya, ya zauji, wahai suamiku, ni ke tempatnya. Dia tengok keliling, pokok sebatang pun tak ada, air pun tak ada. Air macam mana nak hidup? Macam makcik sekarang kami lempar sorang-sorang di padang pasir tu, tak? Duduk di tengah padang pasir tu, tak payah padang pasir, ustaz, oi, tengah pekan pun dah tak reti nak balik dah. Macam mana nak balik? Tengah pekan ipoh tu, tak reti nak balik ni. Perempuan ni lah maknanya. Perempuannya bagai Nabi Ibrahim. Nabi Musa perempuan. Baru lahir dah dihanyutkan di sungai Nil. Baru lahir. Tiba-tiba Allah uji Fir'aun bagi arhan. Cari semua bayi lelaki yang baru lahir. Tangkap, bunuh. Maknya tak sanggup. Mak Nabi Musa tak sanggup, bubuh dalam peti. Hanyutkan di sungai Nil. Kakaknya tadi, tuan-tuan, tak sanggup juga, berlari. Nabi Musa ada seorang kakak. Meraung bila maknya letak dalam peti, hanyut di sungai. Sungai kampung Cik Zainal ni pun kalau letak, hanyut rasanya. Ini kan pula sungai Nil. Sungai Nil ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertama namanya Nil Azraq. Nil Azraq. Apa makna Al-Azraq? Maknanya ialah Azraq. Nil biru. Kemudian satu lagi Al-Abiyat. Apa makna Abiyat? Baydun. Maknanya putih. Sungai ni ada dua cabang. Dia satu Nil biru, Nil Azraq. Yang kedua Nil Abiyat. Bertemu cabang ni di mana? Di Khartoum, yang digelar sebagai Multaqa Nilain, lembah pertemuan dua Nil. Jumpanya sambung balik di Khartoum. Khartoum ni di mana sekarang negaranya Republic of the Sudan. Maka situlah pertemuan Multaqa Nilain, pertemuan dua sungai Nil. Masa nak dihanyutkan oleh mak ni tadi, Nabi Musa, kakaknya pada Nabi Musa meraung. Tak dan main lagi dengan adik. Tak dan lagi nak sayang adik.
Baby ni yang syoknya, cium pipi, main kakinya, bagi jari, dia pegang tangan jari kita tu, dia genggam. Seronok benar. Yang paling tak seronok bila pakcik? Time dia berak. Itu paling tak seronok sekali. Nak kena basuh berak pula. Kalau bapaknya suruh dibasuh, dan anda koja. Kejap nak pergi, ada janji ni kejap. Elok dia tengok dah habis basuh, dah wangi, dia masuk balik. Mana tadi nak basuh tadi, mana? Buat-buat tanya pula. Padahal dah dibasuh, dah disimak tadi. Perempuan, kakak Nabi Musa merau, letak dalam peti, kena hanyut. Yang bagi arahan siapa? Firaun. Sebab apa? Mimpi. Dia bermimpi lembah gandum, kebun gandum terbakar, kebun tamar terbakar. Tanya dengan bomo, dengan pawang diraja, apa maknanya ni? Rupanya pawang kata akan lahir seorang budak, yang nanti budak itu akan menggugat kuasamu, wahai Firaun. Tuan-tuan nak faham cerita Firaun tanya dengan bomo ni, tengok cerita Piramli lagi. Seniman bujang lapuk. Ingat tak? Yang jalan bertiga lepas dilantik jadi pelakon studio Jalan Ampas tu kan. Kan dia memang berlakon. Sudin jadi bomo pakai baju Jawa, topi Jawa. Malam tadi saya bermimpi katanya. Kan, ada taik jatuhnya. Oh, itu tuanku nak mampus katanya. Sudin kata, belah tak, saya sempat tepih terkena muka direktor Ahmad Nisfu katanya. Ingat lagi kan, saya hafal. Seronok benar tengok cerita Piramli kata. Tuan-tuan nak faham cerita Firaun mimpi ni, tengok cerita Piramli. Saya pun tak tahu Piramli ni belajar sirah juga ke. Allah Ta'ala boleh jadi pengetahuan tu ada dalam diri dia. Kan ayahnya asal daripada Tengku Nyak Putih ni, asal daripada mana? Aceh ke mana ke katanya kan? Allah Allah. Maknanya orang ada ilmu juga. Maka inilah tuan-tuan, Firaun tanya pawang. Pawang kata nanti akan lahir seorang budak lelaki yang akan nanti menggugat kuasamu, wahai Firaun. Tu yang keluar arahan tu. Cari budak yang baru lahir, tangkap, bunuh. Yang bagi arahan siapa? Firaun. Allah detikkan hati si mak ni, selamatkan anaknya, letak dalam peti, hanyut di sungai Nil. Dalam riwayat kata kakaknya berlari, ikut tepi tebing, berlari ikut peti tu tadi. Hanyut, kakaknya berlari, sayang adik. Tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, sampai di belakang istana Firaun. Yang bagi arahan bunuh Firaun. Pergilah mencari segenap penjuru, puan-puan, cari budak laki, jumpa bunuh. Tiba-tiba budak ni tadi sampai belakang istananya. Hanyut sampai di belakang istana Firaun. Istana Firaun tepi sungai Nil. Kebetulan pula ketika itu Asiyah, isterinya Firaun, sedang mandi di sungai Nil. Ada pandangan kata Asiyah, ada pandangan kata nama lain, Allah Ta'ala alam, tak kira lah, isteri Firaun lah. Disuruh pembantunya ambil kotak ni. Kotak apa katanya? Tengok-tengok budak kecil baru lahir, nyerongin aja kata piuyuk katanya. Idak dia menangis pula tu. Seronok agaknya macam duduk dalam buih. Bila isteri Firaun tengok, terbit rasa sayang.
didukung anak ni tadi masuk dalam istana. Bininya bawa masuk, suaminya arah bunuh. Nunggu suami balik. Bila suami balik, sebut ke suami, bang, lebih kurang lah ya, bang panggilnya. Ke panggil yang. Makcik panggil apa suami? Habi. Oh, cakap orang putih. Bang, tadi jumpa budak ni di sungai. Rasa nak bela. Firaun iya pun tidak. Tidak pun tidak. Kalau dalam kaedah bahasa Arab, as-sukut alamatur ridha, diam tanda setuju. Firaun pun takut bini pakcik oi. Tentera Firaun sejuta ngejar Nabi Musa tu, anak dia lah tanya, sejuta tenteranya yang ngejar tu, punya hebat, punya kaya, istananya berpuluh, tapi bini cakap nak bela, nguit pun tidak. Cuba ngentok macam, tak boleh. Rasanya tak jaga, dicampak balik budak tu. Tapi cuba tengok, hebat tak hebat seorang wanita. Ni depan ni, beratus wanita. Cuba balik sekarang. Bang, jom kedai mai. Nguit pun tidaknya. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Guna ayat tadi. Ustaz kata as-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju. Ambil je kunci, start je kereta. Nah, pergilah. Mana? Sini saya tak tahulah belah mana kedainya. Nak ke Cemor ke mana? Ke Cemor lagi? Apa yang dekat sini? Meru. Wah, saja nak test. City Jewel. Hai, tahu Ustaz? Tahu. Udah 3 kali diajak ke situ. Tapi belum sampai. Yang Meru belum sampai lagi. Baik, sambung. Kata tanya rambutan pun ada apa ke nama? Ada satu. Saya tak ingat namanya. Tanya rambutan. Sini dekat juga tanya rambutan kan? Meru pun dekat, tanya rambutan pun dekat. Ikutlah mana macam-macam ya. Saya dah promosi dah kat pakcik-pakcik abang-abang ni. Baik, sambung. Kemudian setelah itu berada pula di bawah jagaan nendanya Abdul Muttalib. Tidak lama selepas itu nendanya pula meninggal dunia sewaktu baginda berusia 8 tahun dan 2 tahunnya. Duduk dengan tok. Jadi pernah tak duduk dengan tok? Opah. Seronok. Duduk dengan tok opah ni seronok pasal apa? Minta semua dapat. Cuba try. Minta dengan ayah tak dapat, cuba try minta dengan tok. Tok mesti bagi. Saya try dah dulu. Tak dapat. Dengan mak ayah tak dapat. Dengan tok opah dapat. Jadi balik ni, cuti. Ayah nak balik kampung lah. Nak duduk dengan tok. Cuba try. Duduk 3 hari tak apa. Tengok tok bagi. 100 bagi. Ayah bagi duit raya itu RM3 dia bagi. Opah bagi 100. Saya teringat anak saya puasa. Anak saya puasa. Anak 7 makcik oi. Tak apalah tolak ialah yang nombor 6 tu tak puasa, nombor 7 tu tak puasa. Nombor 5 tu puasa. Takat pukul 12 puasa. Itu pun tok kira juga. Dia tanya, Najah berapa hari puasa? Takat pukul 12. Okey, pukul 12 malam campur pukul 12 hari ni, kira sehari lah katanya. Zaman aku dulu, tak ada ngira apa itu katanya. Sehari, RM10 baginya. 30 hari, tak 300 kan. 7 cucunya. Kalau 7 tu puasa, tak 2,100 kan? Awak dulu nak beli kasut bola pun tak dapat.
Ini ya Allah Rabbi, tu seponok duk ngantuk ngopoh ni. Balik kampung. Jangan duduk dengan ayah. Ayah dengar pula dah. Dah ni live. Dah, melawak ayah tanya. Mak ayah kita syurga. Kalau ada tok nenek pun syurga juga, insya-Allah. Sambung. Tanya. Kemudian diambil oleh bapa saudaranya Abu Talib. Dijaga sehingga baginda besar dan meningkat remaja. Tuan-tuan cuba fikir sekejap. Anak Abdul Muttalib ni berapa orang? Anak Abdul Muttalib semuanya 16. Semak sebapak Semak sebapak 16 orang. 6 ini perempuan. Jadi berapa lelaki? 10. 10 ni termasuk bapa Nabi Rasulullah yang namanya Abdullah. Siapa seorang namanya? Abu Talib. Siapa lagi, puan-puan? Yang paling jahat tu siapa? Abu Lahab. Tu bapa saudara juga. Abu Talib, bapa saudara yang tak masuk Islam. Hamzah, bapa saudara masuk Islam. Abbas, bapa saudara masuk Islam. Ni lebih kurang. Puan dia. Ada 10 orang bapa tolak satu bapa Nabi, tinggal 9. 9 campur berapa tadi? 6 jadi 15. Ada 15 orang mak saudara, bapa saudara. Kenapa Allah takdirkan yang jaga Nabi ialah Abu Talib? Kenapa yang menjaga Nabi selepas kewafatan datuknya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Talib? Sedangkan Abu Talib ketika itu orang miskin. Abu Talib tak kaya macam Abu Lahab. Abu Talib tak kaya macam adik-beradik lain. Abu Talib ni orang miskin. Anaknya 6 orang. Anak Abu Talib ni semua 6 orang. Tambah pula nak jaga seorang lagi. Dahlah miskin, anak ramai. Tapi Allah takdirkan yang jaganya ialah Abu Talib. Kenapa? Tuan-tuan cuba tengok balik sirah ke depan. Bila kita rujuk sirah ke depan ni, 2 kali orang Arab Quraisy datang jumpa Abu Talib. 2 kali. Untuk bincang nasihat anak saudara kamu tu, wahai Abu Talib, bagi amaran pada dia, jangan sebarkan Islam. Kali pertama tu Abu Talib tolak buta-buta. Tak layan langsung. Kali kedua, dibawa seorang lelaki remaja namanya Ammarah. Datang bukan datang kosong, bawa seorang budak namanya Ammarah. Ammarah ini seorang budak yang paling handsome di Mekah. Paling cerdik, paling pandai di Mekah. Nama dia Ammarah. Pergi jumpa Abu Talib, bawa Ammarah. Wahai Abu Talib ni Ammarah, paling tampan. Wahai Abu Talib ni Ammarah, paling cerdik. Kamu ambillah dia. Jagalah seperti anakmu sendiri. Dengan syarat. Apa syaratnya? Tusallimu Muhammadan. Kamu serahkan Muhammad pada kami. Oh, rupanya nak tukar makcik. Kamu ambil Ammarah, kamu serah Muhammad. Apa jawab Abu Talib? Abu Talib kata, tabbat lakum, celaka kamu. Kamu serah anak kamu, suruh aku bela. Anak saudara aku, kamu nak lil qatla, untuk kamu bunuh. Abu Talib tak layan. Walaupun dibagi ganti dengan anak yang lain, Abu Talib tak layan. Tuan-tuan, ni hebat Abu Talib. Kalau dapat ke Abu Lahab lah tuan-tuan. Nah, Abu Lahab pun pak saudara juga. Masa hari lahir, siapa yang paling gembira sekali tuan-tuan dalam bapa saudara ni?
Abu Lahab. Abu Lahab dukung Nabi tu, pegang Nabi ni, pusing Kaabah 7 kali. Bawa Nabi, dukung Nabi begini atas kepala, tuan-tuan. Kita bapak-bapak ni saja nak tanya lah, bapak-bapak ada ke dukung kopi ni? Haram tak ada. Kalah kita dengan Abu Lahab. Habis 7 pusingan, Abu Lahab isytiharkan disembelih 100 ekor unta untuk menyambut kelahiran anak saudara aku Muhammad ni. 100 ekor unta. Kita kalau dapat laki berapa ekor? 2 ekor kambing. Itu pun jenuh ngira. Yang paling kecil lah ya kambingnya. Beli yang paling halus. Kambing mahal sekarang. 700, 800, ada yang baru ni saya tengok 1000. Oh ya, subhanallah. Itu pun ada yang bertangguh. Yang tak mampu tu tangguh. Tak buat kekah tu. Pasal apa duit tak ada. Tuan-tuan, Abu Lahab dulu 100 ekor unta disembelih untuk menyambut kelahiran Muhammad bin Abdullah, anak saudara dia. 100 ekor unta. Jadi opah-opah, tok-tok sekalian, lepas ini dapat cucu, paling koman 100 ekor unta juga. Jenuh Ustaz. Oh, dia kata, siapa nak makan, kami ada. Ramai ni ada. Ni depan-depan ni. Pantang di Pelawai. Awak datang walau dari jauh. Nak nyampe tadi pun 40 minit kan? Sampai sini. Jauh. Datang insya-Allah. Kalau unta lah. Kalau lembu aja udah jemur masih. Oi. Ayam lagi ledok katanya. Tanya, tahun depan ya, unta. Dia sama ada 2, sama ada beranak sendiri ataupun anak yang beranak. Mana maunya Ustaz? Oh, udah tua. Hari tu dah belajar dah hari tu. Siapa? Isteri Nabi Ibrahim. Nama apa? Sarah. Dah cerita belum? Dan belum lagi, locin dah bunyi. Kita sambung cerita Sarah ni. Saya hutang cerita Sarah. Ada cerita malaikat datang Bashiro, membawa berita gembira. Dia adik tolong peringat ya. Bulan depan saya duduk je terus kabur. Ustaz, cerita Sarah. Opah-opah nak dengar. Cerita ni khas untuk opah-opah. Atuk-atuk pun boleh dengar juga. Pasal atuk jaga opahnya. Khas bulan depan insya-Allah. Cerita Sarah yang Allah beri berita gembira. Apa berita gembiranya? Jeng. Bersambung bulan hadapan insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran ya Allah, untuk kami ini menerima segala sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami syafaat daripada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dapat kami boleh berhimpun dalam syurga-Mu ya Allah, bersama anak isteri kami, bersama keluarga kami, jiran tetangga kami, adik-beradik kami, rakan taulan kami ya Allah, seluruh umat Islam ya Allah, seluruh mukmin wal mukminat ya Allah, para isteri kami dengan isteri-isterinya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifara surah al-subhanakallahumma